Banyak buah di sini nih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dihormati, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam program hiking Panjat Bukit Besi yang merupakan salah satu daripada batu tanda di kawasan Bukit Besi. Dan alhamdulillah nampaknya setakat ini kita masih lagi bertenaga diberi kekuatan, insya-Allah. Kita doakan supaya kita akan sampai ke destinasi dan dapat turun dengan selamat, insya-Allah. Jadi untuk seketika kalau sama-sama kita ingat mengaki antara kita, insya-Allah. Dan atas secara ringkas ini saya nak naik perhatian tentang apa tujuan Allah SWT menjadikan Gunung Ganang, Bukit Bukau, yang mana salah satu bukit yang kita daki pada pagi ini. Di dalam Al-Quran Allah SWT ada menjelaskan tentang tujuan Gunung Ganang, Bukit Bukau yang dijadikan Allah SWT. Antaranya ialah sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nahl ayat 15. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ia mengadakan Gunung Ganang yang tetap, ya, supaya tidak goyang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Gunung Ganang, Bukit Bukau, antara tujuannya ialah untuk menjaga kestabilan bumi ini dan juga untuk menjaga keseimbangan bumi ini. Bayangkan kita kalau kita berjalan dalam keadaan bumi ini goyang, mungkin akan tumbang, akan jatuh. Kalau kita berkemah, umpamanya kita pasang kemah, kita akan tanam dengan apa ni? Paku ataupun dengan besi apa semua kan supaya tetap. Itu antara tujuan pertama lah. Dan selain daripada itu, Allah SWT juga menyatakan wal jiba la autada dalam surah An-Naba. Dan bukit itu sebagai pasak. Kalau kita lihat sebentar lalu nampak dia meninggi kan, bukit ni, gunung ni meninggi. Dia bukan hanya sekadar atas bumi saja, tapi sebenarnya dia mendasar kepada dasar bumi. Itu sebagai pasak. Kemudian Bukit Bukau, Gunung Ganang ini juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Dan dia membuktikan kehebatan kekuasaan Allah SWT. Allah nyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, Qulillah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dia maha wal wahidul, maha esa dan juga maha kuasa. Jadi apabila kita datang panjat bukit, mendaki bukit, kita melihat tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya sekadar untuk kita untuk beriadah dan juga menjaga kesihatan saja. Tapi sebenarnya untuk kita menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah seringkasnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian atas tu. Kencing. Orang atas ni. Jangan tengok ke atas, kena mata. 2 kilometer. Mandi tak apa, dia kena mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rakan dan Allah sekalian. Ini slot yang kedua kita pendakian Bukit Besi. InsyaAllah kali ini kita nak melihat bagaimana nak menjadikan pendakian kita ni sebagai ibadah kepada Allah SWT. Bukan sekadar untuk kita kekuatan jasmani semata-mata, tapi nak menjadikan aktiviti kita ni sebagai ibadah kepada Allah SWT dan mendaki ini. Ada hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alaw al-sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama tenteranya menaiki bukit, mereka bertakbir. Mereka bertakbir dan apabila turun mereka bertasbih. Takbir, Allahu Akbar. Tasbih, Subhanallah. Jadi kita apabila menaiki bukit, Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita berzikir dengan membesarkan Allah SWT, iaitu dengan menyebut Allahu Akbar. Kalau tak sepanjang jalanan pun maknanya sekali, 2 kali, 3 kali selang-seli dengan cakapan dan sebagainya kita takbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Adalah kami ketika mendaki, iaitu melalui kawasan tinggi atau kawasan berbukit, maka kami bertakbir. Dan jika sedang turun dari kawasan berbukit, maka kami bertasbih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam syarah Riyadhus Salihin, Al-Imam Nawawi, semua kita tahu kan. Mana Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ni dalam kitabnya di bawah bab adab bermusafir. Adab ketika bermusafir. Yang mana di antara adab ketika musafir itu adalah dengan bertakbir. Tak kira sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, ketika sedang mendaki sesuatu yang tinggi seperti bukit, ataupun maknanya kita naik flight ke, naik kapal terbang, naik udara, itu dianjurkan kita supaya bertakbir. Dan apabila turun dari kawasan tinggi, kita bertasbih. Tak kira sekali ke, 2 kali atau 3 kali. Kerana kenapa kita dianjurkan untuk takbir ketika menaiki tempat yang tinggi? Kerana biasa manusia ni kalau berada di tempat tinggi dia rasa ego, dia rasa besar diri apa semua kan. Jadi apabila kita bertakbir tu kita membesarkan Allah SWT, dan sama kita rasa kerdil di kita kan. Ada lagi orang yang lebih besar daripada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila kita menduruni tempat yang tinggi, kita dianjurkan supaya bertasbih untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat yang tidak layak baginya. Jadi begitulah secara ringkas adab-adab ketika kita mendaki tempat yang tinggi ataupun bukit atau gunung gunung, untuk membolehkan kita menjadikan aktiviti itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan aktiviti ini dia menjadi ibadah dan menjadi salah satu daripada amalan salih yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.